Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut. Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat 'alaihim ad-dhalalah. Fasiru fil ardh fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukazzibin. Sadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran dalam surah An-Nahl ayat 36. Dan telah kami bangkitkan pada setiap umat itu Rasul yang kerjanya menyeru supaya menyembah Allah dan menjauhi daripada taghut. Maka sebahagian daripada mereka telah Allah berikan hidayah dan sebahagian yang lain telah kekal di dalam kesesatan. Maka hendaklah kamu berjalan di atas muka bumi dan lihat bagaimana akibat yang menimpa mereka yang mendustakan Allah. Yang saya hormati Tuan Imam, pengurusi jawatan kuasa, ibu-ibu, bapa-bapa, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Ayat yang saya baca di dalam kitab ini, yang saya langkau daripada muka surat 19 ke 21, nanti saya patah balik kerana di sana saya ingin menjelaskan ataupun menafsir ataupun menghuraikan ayat itu bersabit dengan kebetulan kita masuk di dalam bulan Rejab. Masuk dah ya. Yang mana bulan Rejab ini adalah bulan yang disebut sebagai bulan Allah dan mempunyai banyak keistimewaan. Dan beberapa peristiwa yang berlaku di dalam bulan Rejab yang mempunyai kaitan kepada isu Palestin ataupun Baitul Maqdis, di mana pada bulan itu diriwayatkan berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Juga berlaku peperangan Tabuk, yang mana dalam peperangan Tabuk ini apabila Nabi SAW dapat menguasai ataupun mendapatkan tanah yang ditinggal oleh tentera-tentera Rom yang tidak mampu berperang dengan Nabi di kawasan atas daripada Tabuk itu, yang mana Nabi menguasai sebuah kawasan yang sebahagian daripada kawasan itu Nabi wakafkan dan diamanah kepada Tamim Ad-Dari, sahabat Rasulullah SAW. Panjang ceritanya ya. Cumanya berlaku di dalam bulan Rejab, peperangan Tabuk itu mempunyai kesan yang besar, khususnya kepada pembebasan Palestin ataupun Baitul Maqdis daripada tangan Rom dan insya-Allah pada tangan penjajah Yahudi pada hari ini. Nanti kita cerita kalau sempat. Di dalam bulan Rejab juga bulan yang menyaksikan penghijrahan pertama orang-orang Islam ke Habasyah, diketahui oleh Ja'far bin Abi Talib, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam bulan Rejab juga menyaksikan bagaimana lahirnya Imam Asy-Syafi'i di Gaza. Di Gaza yang ada pada hari inilah, pada tahun 150 Hijrah. Yang dikatakan bertepatan dengan kematian Imam Abu Hanifah, tidak silap saya. Dan juga di dalam bulan Rejab ini sekali lagi Baitul Maqdis ini dibebaskan buat kali yang kedua setelah dibebaskan kali yang pertama oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Dibebaskan pada tahun 580 Hijrah lebih kurang, 80 lebih, tengok balik saya pun tak ingat, oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi ada beberapa perkara di situ, tak silap 3-4 perkara yang berkaitan dengan Baitul Maqdis. Jadi bersabit dengan ayat yang saya baca tadi, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan di dalam surah An-Nahl
dalam mana kita beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun memberi makna, mencari makna apa ertinya kita sebagai seorang Islam ini. Allah beritahu dalam konteks kita berakidah, beriman dengan Allah, Allah telah bangkitkan pada setiap umat itu Rasul, yang mana Rasul itu kerjanya ajak orang sembah Allah dan melarang orang daripada menyembah taghut. Antara contoh taghut yang disebut dalam Al-Quran adalah Fir'aun. Izhab ila Fir'auna innahu tagha. Kamu pergi jumpa Fir'aun tu, sesungguhnya dia taghut, lampau. Taghut juga adalah berhala-berhala selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun sistem-sistem yang bercanggah dengan yang dibawa oleh para nabi. Sebab itulah kebangkitan para nabi ini ajak orang sembah Allah dan jauhkan diri pada taghut. Jadi atas asas itu berlaku pertentangan di antara nabi dengan pembesar-pembesar, dengan kaum-kaum dia yang degil, dengan raja-raja, dengan maharaja, sehingga mengakibatkan pertembungan yang menyebabkan Nabi Ibrahim itu dilambung ke dalam api yang marak menyala, dikejar Nabi Musa itu oleh Fir'aun, dan Nabi Muhammad sendiri dihalau daripada Mekah, tempat kediamannya. Jadi ini semua melambangkan bagaimana apabila kita seorang Islam, kita kena faham bahawa Islam ini adalah satu agama yang padanya seorang Nabi yang dibangkitkan untuk ajak orang sembah Allah dan menjauhkan diri daripada taghut. Dan untuk mengetahui taghut ini dari sudut sejarahnya, Allah SWT menurunkan Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu disebut peristiwa-peristiwa yang telah saya sebutkan tadi, dan bertepatan dengan bulan Rejab yang mana berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Satu-satunya ayat yang turun di Baitul Maqdis pada bulan ini ialah ayat di dalam surah Az-Zukhruf, ayat 45 tak silap saya, di mana Allah SWT berfirman, was'al man arsalna min qablika min rusulina, dan tanyalah kepada siapa yang telah kami utuskan sebelum daripada kamu, wahai Muhammad, yang terdiri daripada rasul-rasul kami. Apakah pertanyaan itu yang Allah SWT Nabi tanya kepada rasul-rasul? Yang kita tahu Nabi ni mengimamkan para rasul di Baitul Maqdis sebaik habis daripada Isra', sebaik habis daripada Mi'raj ke langit, Nabi mengimamkan para rasul. Jadi Allah SWT suruh tanya, apakah pertanyaan itu? Aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Apakah, tu tanya nabi-nabi yang terdahulu tu, apakah kami ataupun Allah itu menjadikan Ar-Rahman, zat ataupun Tuhan yang bersifat Rahman itu sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah, sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah? Aku tanya balik. Dan kalau kita tengok kepada pertanyaan itu, dia ada kena-mengena berkait rapat dengan isu keimanan yang berlaku di Baitul Maqdis, di Palestin, ataupun di Jerusalem, ataupun di Elia Kapatolina, ataupun di Elia itu sendiri, ataupun di Az-Zaitun. Nama Jerusalem ataupun Baitul Maqdis ni banyak, sebagaimana kita sebut itu hari. Dia hampir 30 nama, kan? Aku tanya, bertepatan dengan tempat tu. Jadi kalau kita bawa balik anak kita ke kampung, kita suruh anak kita tanya pak saudara kau tu, adakah ayah suruh mereka itu, adakah ayah suruh menamakan nama ayah sebagai penama di dalam tanah yang dituntut tu? Tanya dia orang. Sebab apa? Sebab banyak isu mengatakan bahawa ayah ni menuntut tanah tu, sedangkan ayah tak pernah kata macam tu. Tapi kalau kau nak pasti, kau tanya sendiri pak saudara kamu tu. Dan kalau kau nak tahu, kau pergi tengok tanah tu ada dekat ujung kampung tu. Contohlah, nak beritahu bahawa benda tu tepat. Isunya, masalahnya, ceritanya, kesnya pada tempat yang terjadi, di mana Jerusalem ataupun Baitul Maqdis ini adalah satu kota yang menyaksikan mengikut pengkaji-pengkaji agama akan kelahiran 3 agama besar di dunia, iaitulah agama Yahudi, Kristian dan Islam. Kajian ini berpandukan kerana di situ tempat lahirnya agama-agama yang disebutkan tadi.
Tetapi apakah agama itu yang cuba disandarkan kepada Nabi Ibrahim itu berpunca ataupun diajar oleh Nabi Ibrahim? Sedangkan di dalam Islam disebut bahawa Nabi itu dibangkitkan untuk ajak orang sembah Allah dan apa tu menjauhi tagut. Kalau sembah Tuhan selain daripada Allah ini, yang selain itu dianggap sebagai tagut ataupun tandingan andada, tandingan kepada Allah ataupun syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah Nabi Ibrahim mengajar agama Yahudi ataupun Kristian untuk menyembah Tuhan selain daripada Allah, mensyirikkan Allah, mensyirikkan dengan Uzair ke, yang dianggap sebagai ibnullah, anak Allah oleh orang-orang Yahudi? Oleh kerana kehebatan Uzair ini yang didakwa tidur 100 tahun dan bangkit, dan kemudian ini menimbulkan kekaguman di kalangan mereka disebabkan dia antara orang yang satu-satunya orang yang boleh menghafal kitab Taurat dan mengajar kepada orang-orang Yahudi ketika itu. Ataupun kekaguman mereka kepada Nabi Isa yang disebut sebagai Al-Masih, yang menyebabkan mereka itu meletakkan Isa itu standar dengan Tuhan, dianggap sebagai anak Tuhan dan Tuhan itu sendiri. Apakah Allah suruh Nabi Ibrahim ajar benda tu? Maka anak Ibrahimu Yahudiyan, dan tidak Ibrahim itu seorang Yahudi, wala Nasraniyan, dan dia bukan juga seorang Nasrani, walakin kana hanifan muslimah, tetapi dia telah sedia wujud sebagai seorang yang hanif, yang suci. Yang agama Hanif ini disebut agama yang sebelum Nabi bangkit membawa agama Islam sebagai agama yang diwaris daripada Nabi Ibrahim, yang diamalkan oleh sebahagian kecil oleh orang-orang Mekah ketika itu yang tidak menyembah berhala. Wa ma kana minal musyrikin, dan Ibrahim itu juga bukan daripada kalangan orang musyrikin. Kalau orang musyrik Mekah nak klaim Nabi Ibrahim itu tok dia yang mengajar dia menyembah berhala, tak ada kena-mengena dengan Nabi Ibrahim. Yang ajar menyembah berhala tu Amr bin Sulaim, seorang daripada orang yang dikatakan alim juga di kalangan penduduk Mekah itu, yang bawa balik patung daripada Syam dan ajak orang pergi sembah patung. Kenapa? Kerana nak supaya dengan sembahan kepada patung itu mendekatkan diri mereka dengan Allah. Ma na'buduhum illa linuqarribuna ilallahi zulfa. Itu hujah mereka. Tidaklah kami menyembah patung ini, berhala ini, yang kamu kata rugi bodoh tu, kami sembah dia sebab untuk kami mendekatkan diri dengan Allah, agar lebih dekat, agar lebih rapat, agar Allah itu dapat turun, Tuhan itu dapat dirasakan kehadirannya melalui patung, melalui orang saleh dan sebagainya. Ini tidak diajar oleh agama, tidak diajar oleh para nabi. Walaupun Allah itu bersifat Ar-Rahman, adakah dengan sebab Ar-Rahman itu menyebabkan ada ajaran menyatakan bahawa Allah itu oleh kerana terlalu penyayang kepada hamba-Nya, dia sanggup turun ke dunia dan kemudiannya mengorbankan dirinya melalui anak dia untuk hapuskan dosa manusia. Dari sudut logik manusia orang tak buat. Logik manusia lah. Logik manusia ni, manusia tu bertanggungjawab di atas dosa dia sendiri, bertanggungjawab atas dosa orang lain. Walaupun anak kita syubhat, cerita lain, tapi kita tak bertanggungjawab atas apa yang dia buat. Kau tuan-tuan bertanggungjawab? Berat ni. Rasionalnya kita akan bertanggungjawab, dah apa tak bertanggungjawab dengan apa yang kita buat. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Baginya dia apa yang mereka buat, dan bagi kamu apa yang kamu buat. Tilka ummatun qad khalat, berlalu umat-umat yang terdahulu. Laha ma kasabat, bagi mereka, bagi umat itu apa yang mereka buat, dan bagi kamu apa yang kamu buat. Wala tusaluna amma kanu ya'malun, dan kamu tidak ditanya akan perbuatan apa yang mereka buat tu. Hak yang mereka buat tu baik ke buruk, kamu tidak bertanggungjawab. Dan itu adalah akal rasional, sahih, akal yang sihat. Pula macam tu. Sebab apa? Tuhan ni terlalu penyayang. Penyayang macam mana pun, takkanlah Tuhan boleh korbankan diri dia untuk sedangkan sebelum itu macam-macam undang-undang Tuhan tetapkan di dalam Taurat, kan?
Banyak undang-undang, banyak hukum akam. Mudah-mudah aja Tuhan hapus. Lepas tu siapa pula nak? Kalau macam tu tak adil bagi orang yang alim, tak adil bagi orang yang beribadat, tak adil bagi orang yang baik. Yalah, kita buat baik tiba-tiba kan orang jahat masuk syurga. Berasa macam mana? Tak apalah, kasih sayang, tapi keadilan mana? Ini kalau kita bahas sampai kecerah tuan-tuan. Kita tak boleh menegakkan hakikat bahawa orang yang diampunkan dengan sebab kesalahan itu ditanggung oleh orang lain, tak ada. Kita boleh tolak oleh akal yang sihat. Tapi oleh kerana kalau kita letak itu sebagai asas kepercayaan, nak buat macam mana? Taik lembu pun orang sembah tuan-tuan. Bukan benda macam itu. Dah, kan takat sembah lumur muka, minum lagi air kencing lembu. Sebab apa? Percaya. Betul tak? Percaya. Doktor kata apa benda ni? Covid. Pergi minum air kencing lembu. Beratur minum. Pakat mati habis. Dah percaya juga, besok ada lagi orang minum. Nak buat macam mana? Dia jenis percaya ni tuan-tuan. Dan jenis yang tak percaya ni lebih kurang. Kalau percaya tu, bawa lah fakta macam mana pun, dia tetap percaya. Bawa fakta yang menolak kebenaran itu, yang dipercayai itu, tetap mereka akan percaya. Begitu juga kalau mereka tak nak percaya. Bawa macam mana pun, mereka tidak akan percaya. Nanti kita cerita. Jadi isu yang di Baitul Maqdis ini ialah isu orang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang-orang Nasrani yang mempercayai bahawa Allah itu Maha Penyayang, mereka menyembah ataupun beriktikad bahawa dengan menerima anak ataupun Isa itu sebagai anak Tuhan yang mati di kayu salib, menyelamatkan mereka daripada dosa warisan, mereka akan terlepas daripada dosa. Mereka akan masuk syurga. Sedangkan Ar-Rahman, sebagaimana yang kita dipertegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun ia merupakan sifat yang utama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, kan, sifat utama Allah. Dan Allah buka setiap kali kita membaca Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim, kan? Tetapi apabila kita faham, kenal Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya Ar-Rahman, Allah mempunyai sifat-sifat yang lain. Ketika mana kita bermohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk meminta bantuan untuk mengalahkan orang jahat, kita memerlukan Allah yang bersifat Al-Mutakabbir, Al-Qahhar, Al-Jabbar. Ya Munzilal Kitab, Ya Mujriyas Sahab, yang menggerakkan awan. Ya Qahhar, apa? Ya Jabbar, Ya Muntaqim, Ya Hazimil Ahzab, ihzimhum mansurna alaihim. Kita tak panggil Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muntaqim, Ya Jabbar, yang Maha Perkasa, yang gagah, yang membalas. Nampak tak? Tersumbat dekat situ. Satu sifat saja. Apakah Tuhan hanya bersifat itu? Semata-mata Ar-Rahman, Ar-Rahim saja. Kita ada 99 nama Allah yang membawa sekali sifat Allah yang kita faham, yang suci, yang sesuai dengan kedudukan zat Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Jadi kita faham, kita jelas. Jadi kalau kita nak nisbahkan sebagaimana contoh, ada orang mengatakan bahawa Kristian ini adalah Ashabul Kahfi. Dia ada isu di situ. Pertama sekali, istilah Kristian. Istilah Kristian tu kita nak kata apa? Bila kita sebut Kristian dalam pemahaman umum, Kristian adalah orang yang menyembah Tuhan tiga. Betul? Takkan kita nak kata Kristian ni pengikut Nabi Isa? Betul lah, dari segi nama Christian, itu ditambah sebagai mereka yang mengikuti Kristian. Tetapi pada pemakaian umumnya, mereka yang mengikut Kristian, mengikut Christ, Jesus, dan mempercayai Jesus itu Tuhan. Kalau dia percaya kepada Nabi, walaupun kita letak dalam konteks dia yang dulu, betul lah dulu, tetapi pemakaian sekarang tak pakai dah itu dulu. Dah. Jadi peristiwa yang menyebabkan isu ini sebenarnya Allah telah jawab. Nahnu naqussu alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya yang kamu tanya tu tentang 7 orang yang tidur di dalam gua tu bersama anjing dia,
Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman dengan Tuhan mereka, dan telah kami tambahkan di dalam hati mereka itu iman. Jadi asasnya mereka itu beriman. Kalau mereka itu mensyirikkan Tuhan, mereka bukan pengikut. Bukanlah mereka itu sebagaimana dikatakan mereka itu orang Kristian, bukan. Apatah lagi nak mengatakan bahawa cerita itu terdapat di dalam Bible. Cerita itu tidak terdapat di dalam Bible. Tak dapat dalam Bible. Saya confirm dengan kawan saya, Padri Negeri Sembilan, Dr. Albert Walters, yang mana saya pernah melawat dia dan saya pernah masuk ke gereja. Dia ajar itu, ini cara. Yalah, kita belajarlah. Belajar untuk tahu, bukan untuk amal, kan? Jadi benda tak ada. Tidak ada di dalam Bible. Sama ada mereka itu adalah pengikut Kristian yang beriman, itu soal lain. Tetapi kalau kita pakai pengikut atau kita pakai agama Kristian, tak ada kena-mengena dengan pemuda, sebab pemuda itu beriman. Dan apa yang dikatakan oleh beliau mengatakan bahawa Kristian, cerita itu tidak ada dalam Bible, cuma ada dalam bentuk legenda yang dibawa oleh orang-orang Kristian di Turki, di sanalah. Dan kisah ini kemungkinan mempengaruhi ataupun dibawa oleh mereka orang-orang Nasrani yang datang berjumpa Nabi, yang datang bertanyakan hal ini. Sebab nak tanya Nabi ni, nama Nabi ni adalah seorang yang membawa berita, nabaun binabain azim, bawa berita besar. Itu dikatakan Nabi. Nah, perkataan Nabi itu, Nabiun, bawa berita, bawa cerita. Kalau dia ni sebenar-benarnya seorang Nabi, sudah tentu dia tahu cerita ni. Betul tak? Mesti tahu. Test. Jadi Allah turunkan ayat ini untuk beritahu Nabi supaya beritahu, selesaikan isu ini dengan mengatakan bahawa yang mereka tidur itu sebenarnya orang yang beriman. Tempat mana Allah tak beritahu, tapi Allah sebut dalam ayat yang saya baca sebelum ni supaya kita pergi cari tempat-tempat di mana kita tengok orang yang mendustakan Allah ni. Hak tu dulu. Dan sudah tentulah, di samping kita mencari tempat-tempat yang menjadi peringatan, warning bagi kita, kita akan mencari tempat yang memberikan keinsafan dan juga memberikan motivasi kepada kita. Cari tempat sama ada ianya berada di Turki, di Syria ataupun di Jordan. Umum mengatakan bahawa tempat itu berada di Jordan, ada yang mengatakan di Turki, khususnya orang Kristian. Tetapi ini tidak diambil sebagai cerita yang dijadikan asas dalam ajaran Kristian. Kenapa? Kerana mungkin mereka itu adalah orang yang beriman. Kalau ikut diorang lah, beriman pada diorang sesat, pada kita betul lah. Nampak? Jadi yang dikatakan ini adalah legenda. Kalau ikut pandangan Kristian lah, orang-orang di Ephesus, di kawasan Turki, ni. Dan orang ni datang sebelum, sebenarnya ada pandangan mengatakan mereka adalah bukan pengikut Nabi Isa. Mereka datang sebelum daripada Nabi Isa. Tetapi cerita itu masyhur di kalangan orang-orang Kristian. Dan nak tahu tentang legenda ini, bila legenda itu dibawa untuk diputuskan ke depan Nabi, Nabi bawa memberi satu keputusan tentang hakikat mereka. Mereka itu beriman. Mereka itu ikut beriman. Izqamu faqal, mereka berkata, Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Ketika dia bangun daripada tidur, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi, dan kami tidak menyembah Tuhan selain daripada itu. Dan kalau kami buat, nescaya kami adalah sesat. Ayat yang panjang lah, saya ringkaskan. Maknanya dia nak ceritakan bahawa mereka adalah beriman, tak ada kena mengena dengan Kristian. Jadi kita ni kalau kita nak bawa, nak kait untuk nak beritahu, nak bawa kepada satu benda yang sama, nak, orang kata nak ambil hati, pergi buat cara lain. Sebab ini boleh mengeliru kan. Dia jadi keliru lah. Dan keliru ni boleh bawa sesat. Tuan-tuan tengok kalimah dalam kamus Dewan Bahasa tu, kamus Dewan tu, tak, sesat antaranya mengelirukan. Sesat. Tapi bila sesat dalam kes agama ni, orang takut sangat.
Bila orang kata sesat, kalau dia aku bukan sesat, takut kan. Tapi kalau kita sesat jalan, kalau orang panggil kata pakcik ni sesat lah, marah tak? Marah tak kalau kita memang sesat, pakcik ni sesat lah. Daripada dia kata kita pakcik ni tak betul, mana satu? Dia kata kita sesat ke kita tak betul yang kita rasa-rasa nak marah? Kalau kita sesat jalan, pakcik, kita kata dia kata kita tak betul ke dia kata kita sesat? Kalau dia kata sesat, kita okey sebab dia sesat jalan, sesat tak apa apa jalan yang betul. Tapi kalau dia kata kita tak betul, dah lah aku sesat, panggil aku tak betul pula. Nampak tak? Sebab itulah perkataan sesat tu kita tak kisah sangat sebenarnya. Tak masalahnya. Yang penting fakta tu. Kalau fakta tak betul, mu kata sesat ke tak betul ke bodoh ke kurang cerap ke, itu kamu punya pandangan lah. Bagi kita yang menerima hakikat tu dah tak betul lah. Selesai masalah. Apa pula kita nak tutup yang tak betul kita dengar kita kata, kamu panggil aku sesat kamu tak sesat. Itu cerita lain. Sekarang ni hak yang kamu tu pertahankanlah kalau kamu tu tak sesat. Itu je kan selesai masalah. Betul tak? Balik ni terlambat balik. Minta pada rumah kita buat kopi. Sekali dia bancur, kopi tu tawar. Kita minta tawar kopi ni. Suara tinggi sikit. Makcik ni dah lah kita balik lambat, gerak ke dia suruh buat kopi. Kawan tu tengah tidur, dia pun kurang tahu gula, dia pun mengamuk dah lah balik lambat. Macam-macam cakap, air kurang gula lah, kurang garam lah, macam-macam lah. Dulu masa muda-muda tak ada lah macam ni. Boleh dia bangkit. Dia boleh syarah pula pakcik tu pada ayah haji tu begitulah. Dah sejak hari ni tak berapa nak balik, jarang lekat dekat rumah. Kata ayah haji, apa masalahnya? Masalahnya air kopi ni kurang gula. Yang kau pergi cerita pasal zaman muda kita apa semua tu, cerita dulu. Tak kira nak cerita juga. Dah. Kalau lama haji ni dia bawa air kopi tu masuk, ataupun dia bawa gula satu takar tu letak, nah abang ambil gula, saya masuk tidur, saya salah. Betul tak? Yang ni duk pergi berembah ke situ bercakap sampai jiran-jiran dengar cerita dia pasal air kopi tak ada gula je. Silap lah. Sampai berkelahi sama dundang-dundang sebab kita tak nak menerima hakikat. Ya haji pula ego dia sampai bercerah duk berlari. Baik. Jadi itu kita melihat kepada peristiwa itu. Benda tu tak betul. Kalau kita nak jaga hati orang apa semua, kita bawa benda straightforward je. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran sendiri menunjuk bagaimana kita bawa benda ni. Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Marilah kita kepada satu kalimah yang sama. Tidakkah kita menyembah Allah? Yahudi pun panggil Elohim, Yahweh, Adonai. Panggilan yang lebih kurang sama. Tuan-tuan tengok dalam YouTube tu ada seorang ustaz Indonesia tu. Dia bukan mengaji agama lah, tapi dia pakar, dia mengaji, dia bentang, dia bersyarah pula di universiti Islam negeri. Depan-depan pakar-pakar yang mengkaji usuluddin dan sebagainya. Tetapi dia bukan mengaji usuluddin kita ni, dia mengaji agama Yahudi sampai boleh faham kitab Torah, faham bahasa Ibrani maksudnya. Maknanya bahasa dia tulis Israel tu dia boleh baca. Dan dia membacakan di dalam kitab lama menulis bahawa Allah itu satu. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Saya tengok. Saya tak pandai, tapi kita kena bersandar kepada orang yang pandai lah. Nampak? Maknanya benda tu sama. Sebab itu kita kata kalimah kita dia sama. Wala nusyrika bihi syai'a, tetapi jangan kita syirikkan Allah itu dengan sesuatu apa pun. Wala yattakhidha min ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Jangan kita tidak mengambil sebahagian daripada kita dengan sebahagian lain sebagai tuhan-tuhan selain daripada Allah.
Apa maksud di sini? Tuhan selain daripada Allah yang kita angkat di kalangan di kalangan kita ni, yang dikatakan orang pandai agama, paderi ke, rabai ke, ustaz ke, jangan kita buat hukum kita sendiri, abaikan hukum Allah. Kita buat hukum, tinggal hukum Allah. Maknanya kita mengangkat Tuhan sesama kita sendiri. Ini berbetulan dengan apa yang Nabi sampaikan kepada Adi bin Hatim ketika Adi bin Hatim sebelum itu belum masuk Islam. Dia masih lagi seorang Kristian, datang jumpa Nabi. Nabi kata, kamu menyembah orang-orang Kristian Nasrani ini, menyembah padri-padri kamu. Adi kata, kami tak pernah sembah dia. Sembah dalam arti kata apa? Sembah yang macam menyembah tu lah. Sembah patung, macam cerita Hindustan tu kan, apa menyembah tu. Baru ni tengok dalam TikTok ke benda ke, gambar Shah Rukh Khan pergi sembah patung, siap apa semua. Gambar dia tak tahulah betul tak betul, dia siap tulis Shah Rukh Khan left Islam. Wallahu alam betul tak betul. Saya dapat benda tu, tuan-tuan tak dapat. Kalau itulah yang berlaku, gambar itu memang jelas, tapi kita tak tahulah betul tak betul, ataupun orang lain berlaku kita tak tahu kan. Tapi nak cerita dalam keadaan menggayakan posisi menyembah patung, sembahlah tu. Tetapi Adi tidak melakukan begitu. Dia tak sembah orang pari-pari, tak sembah, dia sembah Allah lah, ataupun dia sembah Jesus. Wallahu alam kan. Kenapa? Nabi kata, kerana kamu mengambil hukum hakam yang diputuskan oleh mereka dan meninggalkan apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan main-main, jangan main-main. Sebab itulah benda ni sangat penting, besar. Alam tara ilal ladzina yazghumuna annahum amanu. Tidakkah kamu tengok bagaimana orang-orang yang mengatakan bahawa, menyangka bahawa mereka itu beriman dengan apa yang diturunkan kepada kamu, wa ma unzila ilaik wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan sebelum daripada kamu. Kau tengok tengok baik-baik mereka ni. Mereka yang mendakwa mereka itu beriman dengan apa yang turun kepada kamu wahai Muhammad, dan apa yang sebelum daripada kamu. Tetapi yuridu an yatahakamu ila taghut, mereka itu masih lagi berkeinginan untuk berhukum kepada taghut. Kan saya sebut tadi, kerja para nabi ni anik budullah wajib tanimut taghut. Manakah ada orang yang mengaku beriman ni, mereka ni masih lagi berkeinginan untuk berhukum kepada taghut. Waqad umiru an yakfuru bih, sedangkan telah diberitahu supaya mereka tu kufur dengan taghut ni. Kufur dia kata apa? Kufur dari segi antaranya menyembah, kufur dalam arti kata yang lain daripada menerima hukum hakam yang dibawa oleh taghut. Jangan ikutlah taghut ni. Padahal kamu kata kamu beriman dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad, Al-Quran, beriman dengan apa yang sebelum daripada itu. Kamu nak ikut taghut juga. Kalau kamu orang Islam, kamu buat macam ni ke? Soalan ni mudah aja. Waqad umuru an yakfuru bi, sedangkan telah diperintahkan supaya kamu kufur dengan taghut tu. Wa yuridu syaitan an yudillahum dhalalan ba'ida, dan memang syaitan itu berkehendak supaya mereka ini sesat dengan sesat yang jauh. Maknanya melantik orang lain, berhukum dengan hukum selain daripada Allah dengan iktikad. Kalau terpaksa lain cerita, dah duduk negara orang, ikutlah apa benda nak ada, betul tak? Tapi kalau kita duduk negara kita, kita mampu untuk laksanakan undang-undang yang terkena, yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, apa pula kita nak ikut undang-undang orang lain? Ke macam mana? Ke berasa ni benda-benda yang tak ada kena-mengena dengan kita? Terpulang pada Tuhan. Saya baca ayat je. Kalau kita benar-benar Muslim, sudah tentu kita semaya pun nak cara orang Islam, puasa pun cara orang Islam, bermuamalah, kahwin, nikah, hukum hakam pun hukum hakam Islam. Tak mahu hukum hakam orang lain, kecuali terpaksa. Paksa nak buat macam mana kan? Itu pun ada juga pengecualian dan sebagainya. Baik, jadi isu yang kita nak katakan bahawa di sini, kalau kita nak jelas, wa in tawallau faqul syahadu bi anna muslimun. Kalau mereka itu berpaling, tak hendak kita bawa ni Tuhan kita satu, jangan kita syirikkan dia dengan sesuatu apapun. Jangan kita melantik sesama kita ni orang yang buat undang-undang selain daripada Allah. Kalau mereka tolak daripada itu, tak apa,
Katakan kepada mereka, sesungguhnya kami adalah orang Muslim. Kami orang Islam. Kalau kamu tak hendak, kamu tak setuju, kamu nak amal, lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, kami agama kami. Untuk kami ikut tak? Untuk kami kata Tuhan, macam Tuhan kami, macam Tuhan kamu dan sebagainya, ataupun nak katakan bahawa agama kamu ini sama dengan agama kami, semua agama sama-sama benar, cuma lain-lain saja, cara je berbeza, itu tak betul. Sebab itu kalau kita kembali kepada kata-kata agama Islam adalah agama yang paling benar, betul tak kenyataan tu? Agama Islam agama yang paling benar, betul tak Makcik? Angguk sikit ke tak angguk? Angguk ke geleng? Betul. Islam adalah agama yang paling betul. Siapa yang kata betul? Dah mula tu. Dia start berhenti sikit. Betul tak? Tak betul. Sebab Islam sahaja agama yang benar. Kalau paling benar, agama yang lain tu benar tak? Sebab kita paling, agama lain tu benar juga, tapi mungkin tak berapa paling benar. Agama kita yang paling, maknanya agama lain tu seolah-olah je benar. Tak benar. Tak benar. Yang duk mengajar ni adalah akidah pluralism, liberalism, yang berbalik kepada kajian agama yang saya sebut awal tadi. Di mana di Baitul Maqdis ini, di Jerusalem ini, tempat lahirnya 3 agama. Seolah-olah 3 agama ni betul belaka, terpulang kepada masing-masing untuk berpegang. Tak betul. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama si Allah Islam saja. Dia tak kata agama lain. Kamu nak claim, kamu nak kata benar, itu pun daripada kamu lah. Tapi Islam tak kata macam tu. Dia katanya kata pening kepala sekarang ni. Kenapa kita kata begitu? Sebab benda ni betul. Benda yang betul, betul lah. Cuma kita je tak tahu benda tu betul. Kita tak tahu dari segi ilmu, hujahnya kita tak tahu. Oleh kerana kita tak tahu, kita tumpang pada orang yang tahu. Nak menang Bola Malaysia, takkan semua orang Johor ni pergi duduk main bola dalam stadium tu. 11 orang je yang main. Kita menumpang kehebatan mereka. Lawan dia orang, takkan lawan aku. Sebab dia orang tu pandai main bola, kita ni sorak. Kadang-kadang kita pula pandai-pandai suruh tukar pemain Johor pula, macam kita pandai main. Tapi bila kena semangat tu betul tak? Kita perlukan ulama', perlukan orang yang spesialis, yang pakar, yang profesional, yang boleh mempertahankan agama, yang boleh mempertahankan Johor dari segi bola sepak tu. Orang tu lah. Kita pula. Kalau kita nak, boleh lah, muda-muda dulu dah tua sekarang ni nak main bola lagi. Tapi dari segi ilmu kita kena mencari lah. Tapi nak ceritakan bahawa kita kena pegang orang yang alim. Dah ramai orang alim, betul tak? Bukan seorang je. Macam mana? Payah sangat benda fikir. Tak payah. Macam mana ilmu tak ada? Nanti cukup ilmu. Betul tak? Sebab itu bila kita kahwin ni, dia menyempurnakan agama kan? Kita kahwin menyempurnakan agama. Sebab sebahagian daripada agama kita tak sempurna sebab tak kahwin. Bila kahwin ni, kita akan rely, kita akan bersandar kepada suami kita. Suami kita ada ilmu, bagi pada kita. Suami kita tak berapa ada ilmu, kita ustazah, kita bagi pada suami kita. Nampak? Nak tunggu penuh bila? Nak tunggu penuh bila? Saya ni mengaji, makin saya mengaji makin banyak saya rasa benda saya tak tahu. Dia macam alam ni kan. Saintis duk tengok alam ni ada berkembang lagi. Bila nak habis? Bila nak habis? Betul tak? Jadi kita kena berhentilah dengan antaranya ikut ular. Pastikan ikut ulama yang betul lah. Ulama warasatul anbiya. Baik. Apa lagi tadi? Jadi kalau kita tengok kepada orang-orang
Nasrani ataupun orang yang, bila Nasrani itu gagal di barat dan sebagainya, mereka jadi plural, jadi macam ni, mereka menyamakan semua agama sebab mereka dah tak, mereka sendiri mempertikaikan agama dia. Liberal ada pula. Tak tahulah yang liberal tu. Sebab itu saya kata yang liberal ni dia, tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok pemikiran liberal ni, dia nak cari mana yang mudah, yang liberal, yang pada pandangan dia lebih longgar, yang itu diangkat. Hatta kepada Yusuf Qaradawi itu pun mereka menganggap Yusuf Qaradawi itu pun liberal. Mereka kata Yusuf Qaradawi tidak liberal. Sebab di dalam Islam ni ada yang longgar, ada yang ketat, kan? Ada yang furuk, yang cabang, dan juga ada yang cabang. Ada yang usul, ada yang cabang. Ada yang asas, ada yang cabang. Yang cabang itu, kalau nak katakan liberal, itu pandangan kamu, tapi Islam memberikan hak ianya boleh boleh apa? Boleh dilonggarkan. Dia ada kaedah, dia kaedah fiqh dia ada. Kaedah fiqh ni lah. Tapi kita berdiri pada kaedah tu, kan? Kaedah yang disebut sebagai kaedah fiqh, ad-darurah tuqaddar biqadariha. Darurat itu diqadarkan mengikut qadar, jadi ukur mengikut qadar dia. Darurat ni ustaz, sebab apa? Tak boleh nak makan habis makanan dalam hutan, tak ada apa, cuma babi je seekor, babi. Habis tu makan lah babi, makan. Macam mana makan? Okey, habis dah ustaz. Babi tu seekor saya makan, buat barbecue, buat macam-macam. Yang dia kata qadar darurat ni melepaskan kamu dari apa? Darurat tu jangan mati. Yang kamu pergi makan, buat barbecue macam-macam, panggil orang kampung ni benda. Liberal boleh, mudah, betul tak? Boleh. Tapi kenapa sampai seekor babi orang makan tak tinggal kesan? Makan sikit untuk melepaskan darurat. Tuqaddar biqadariha. Ya, ini ada dalam Islam. Tapi kalau orang sana nak kata itu liberal, itu pulang pada dia lah. Tapi ukuran liberal itu bukan begitu. Ukuran liberal itu sampai kepada akidah pun mereka nak liberal. Al-yaum al-syariah wa ghadan al-aqidah. Hari ni kita longgarkan dia punya syariat dia, hari besok akidah pula. Muhammad Al-Ghazali pesan. Sebab itulah kita nak memandang ni, kita pandang mengikut Al-Quran. Walaupun benda tu kita nampak ketat dan sebagainya, dari segi kita betul Allah saja. Hal yastawil la yastawil hasanatu wal sayyi'ah, tidak sama di antara yang baik dengan yang buruk. Idfa' billati hiya ahsan, naklah kamu tolak yang buruk ini dengan cara yang paling baik. Sebab itu dalam kes kita berdepan dengan orang ahli kitab ini, Allah suruh kita la tujadil ahli kitab illa billati hiya ahsan. Jangan kamu berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang paling baik. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali di kalangan mereka yang zalim. Yang zalim lain ceritalah. Tapi kalau nak bawa betul, kita kena ajak dia debat elok-elok apa semua. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita betul-betul follow lah perdebatan ini, debat ni kita follow dulu. Almarhum Syekh Ahmad Didat, ingat tak? Ahmad Didat kan dah meninggal dah. Ya, sebelum dia itu Izharul Haq Maulana apa tu? Khairanwi. Tak ingat nama sebenar. Yang menulis Izharul Haq dibawa, dikemukakan dengan bahasa Inggerisnya oleh Ahmad Didat buku tersebut. Apa Ahmad Didat kata apa? Dia kata, show me, tunjukkan kepada saya, is there in any reference in the Bible in which that God saying that I'm a God? I'm a God, saya adalah Tuhan, dan sembahlah saya. Dia cabar tu. Dia cabar. Cabaran hari tu tuan-tuan, boleh tuan-tuan tengok dalam YouTube ni, kan? Dia orang tak sahut pun. Ketika debat tu pun mereka tak gagal untuk bawa dalam Bible tu. Ada tak yang kata Nabi Isa ni kata aku adalah Tuhan dan sembahlah aku, fa'budni? Tak ada. Worship me, tak ada. Tak ada. Dan dia tak boleh bawa. Pergi tak boleh bawa. Hari ni scholars, Bud Ehrman, doktor, dia karang 30 buah buku tentang kajian dia tentang Old Testament, agama Kristian lah. Dia kata dalam
4 Bible yang 4 Mark, Luke, John, Matthew ni, tidak ada ayat tu. Tidak ada. Dia kata, bukan direspon kepada Mak Didak lah, tapi nak ceritakan konsistennya Mak Didak kata tidak ada ayat tu. Pada yang masa berdebat dengan dia tak boleh jawab, sampai hari ni pun dia tak boleh jawab. Mana apa yang dia ada tu cuma tafsiran. Kita ada dalam Al-Quran kata macam tu. Qul inni anallah, katakan bahawa sungguhnya aku adalah Allah. Fa'budni, hendaklah kamu sembah aku. Wa aqimis salata li zikri, dan dirikan sembahyang untuk mengingati aku. Kan jelas tu. Itu jelas. Bukan Nabi yang mengatakan bahawa Allah ni Tuhan. Tak, Tuhan tu sendiri beritahu. Qul, katakan Muhammad beritahu dia orang ni, inni anallah, aku adalah Allah. Fa'budni, hendaklah kamu sembah aku. Wa aqimis salata li zikri, dirikan sembahyang untuk ingatkan aku. Jelas. Tidak ada benda macam ni dalam tu. Dia sendiri. Tak ada. Ada ke tak ada, aku nak juga. Ini macam cerita kartun monyet dalam TV1 tu. Yang monyet makan cili tu. Aku nak juga. Jangan monyet, jangan. Aku nak juga. Benar juga. Habis makan cili. Ingat tu. Sebab ingat masa saya anak saya budak-budak dulu, kau ingat tak kartun ni? Anak besar. Ingat. Masa tu kartun jenis-jenis macam itulah kan. Roadrunner, kartun-kartun Mickey Mouse. Yang simple kan sekarang ni kartun ada 4 dimensi, 3 dimension. Hebatlah kan. Anime lagi. Macam-macam cerita. Dulu cerita tu je lah. Dan nak juga nak macam mana. Jadi jangan tuan-tuan, tak boleh. Jadi kita kena, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihat, siapakah lebih baik perkataannya daripada mereka yang menyeru orang kepada Allah dan beramal soleh. Wa qala innani minal muslimin, dan mengatakan kami adalah orang-orang Islam. Bangga. Dengan syarat ajak orang ke jalan Allah dan dia tu buat amalan soleh. Jangan dia ajak orang ke jalan elok, dia pun tak elok. Dia ajak orang buat baik, dia tak buat baik, tak boleh lah. Tapi kalau memang dia ajak orang buat baik, dia pun berbuat baik dan dia berbangga, dia sebagai seorang Islam, yang dibawa tu adalah Islam, masalah. Sebab itulah Allah suruh kita tolak kejahatan dengan cara yang paling baik. Kenapa? Mungkin orang yang pegang kejahatan ini, yang jahat ini, tiba-tiba dia boleh jadi kawan kita yang baik pula. Lepas tu dia kona pula join kita. Fa izal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim la yulaqqaha illa allazina sabaru wa ma yulaqqaha illa zu hazzin azim. Tidaklah boleh mencapai matlamat ini yang buat benda itu kecuali orang yang sabar, dan orang yang akan mendapat ganjaran yang besar. Kena sabar, kena istiqamah. Istiqamahnya orang Palestin itu mempertahankan hak dia. Hari ini orang tahu, dunia dah mula meletakkan bahawa orang Palestin itu yang benar, Israel yang salah. Sebab mereka beristiqamah. Kalau mereka serah diri, apa semua bagi je apa benda, habislah. Istiqamah mereka itulah jihad mereka. Iman mereka nak mati syahid. Sehingga dunia ini menyaksikan Israel lah yang ini sekarang ni, yang terbaru ni, Afrika Selatan, bukan negara Islam, yang pergi bawa kes ini ke mahkamah Geneva, mahkamah mahkamah antarabangsa kan, yang kita duk bawa kes batu putih ke benda macam tu lah kot. Mahkamah tu siap bawa 80 helaian bertulis tentang niat dan perbuatan Israel memang melakukan genosid. Kenapa Afrika Selatan? Yang ni yang dikatakan kemanusiaan. Sebab mereka berjuang anti apartheid dulu, lawan geng-geng PW Botha apa semua ni, Nelson Mandela. Tuan-tuan kalau pergi ke Afrika Selatan ni, saya tak ingat ke tempat Cape Town ke mana, ada patung Syekh Yusuf Al-Makassar, orang Bugis, yang dibuang sampai ke Afrika, dibuang ke Sri Lanka, dibuang ke Afrika Selatan, menjadi sumber inspirasi kepada kemerdekaan Nelson Mandela.
Jangan main-main orang Bugis ni. Bugis. Tengok patung dia. Bukan dia suruh dia tu buat patung, dah orang buat patung nak macam mana? Pokok tu biasalah buat patung. Nak ingat. Dan dia orang ni melawan British sebab apa tu? Dan mereka anti kepada Zionis ni. Dan mereka pula sanggup buat ni, mana negara Arab? Negara Islam mana? Ada itulah. Bila kita katakan, dia kata kita duduk mengatur orang. Kita malu dia orang ni. Dia boleh buat effort. Patutnya banyak yang kita buat untuk, bukan buat itu orang Islam ni hantar apa? Hantar tentera. Kenapa hantar tentera? Nabi hantar tentera. Selesai masalah. Tak payah nak bahas. Kenapa kita hantar tentera? Nabi hantar tentera. Kok mana? Fikirlah sendiri. Nak berperang ke ataupun nak pergi duduk raun pun tak apa juga, tak payah perang, hantar je tentera. Itu kemudian. Tapi Nabi buat beberapa usaha untuk mengambil alih Baitul Maqdis ini, antaranya last sebelum Nabi wafat hantar tentera, menggerakkan tentera yang diketuai oleh Usamah bin Zaid, umur 18 tahun. Sebelum daripada itu hantar surat ajak orang beriman. Hantar surat kepada Hercules masuk. Ikut negara Islam OIC buat surat ajak orang masuk Islam lah. Ajak orang masuk Islam. Kan ayat Quran kata tadi, sekarang ni kita berhenti pada ayat Quran, tuan-tuan. Kalau berhenti kepala otak kita, macam-macam lah. Kan kita beriman dengan Al-Quran, kita pegang, kita pegang sungguh. Apa kita nak buat? Hantar surat. Nabi pun hantar surat, selesai masalah. Siapa nak tulis surat, siapa nak sign? Aku takut lah kau sign. Bagi hak yang kuat sign tu dia sign. Hantar surat, ajak masuk Islam. Kan kita ramai sekolah-sekolah kita nak debat, kita debat. Dan sekarang pun ramai orang nak masuk Islam. Takut lagi dah. Hantar orang masuk Islam. Hantar surat masuk Islam. Terangkan Islam. Yang menyebabkan bila Nabi buat ini, apa terjadi? Sebahagian daripada mereka tak ambil satu keputusan. Sebahagian mereka duduk neutral. Sebahagian daripada mereka terima Islam. Najasyi terima Islam hasil daripada surat Nabi. Sebahagian mereka lawan. Lawan tu tak lawan. Hak lawan. Koyak surat Nabi. Hak tak lawan, cadang nak beriman, tapi tengok menteri-menteri dia tak bagi dia beriman, dia patah hati, kona balik pun ada juga. Hercules. Nampak tak? Benda ni kalau kita buat, dia akan jadi benda yang sama. Akan ada orang beriman, akan ada orang lawan hangit, akan ada orang neutral, dan terpecahlah masyarakat kepada dua kelompok. Satu akan terima, satu akan lawan, satu akan neutral. Tak gitu? Kita tak buat. Tak tahulah kalau ada yang buat. Yang saya tahu dulu, yang buat Khomeini je, dia hantar surat ke Gorbachev. So Gorbachev simpan Khomeini ni dalam store, dalam museum. Memang simpan sungguh hari ni. Khomeini tak ada apa dah. Masalah. Khomeini. Tapi Syiah lah pula. Mana Sunni? Cari Sunni. Osama bin Laden. Cari. Kalau kita beriman, kita pegang pada Quran je lah. Kalau masing-masing banyak lah, bersidang 4 hari, keluar satu surat, condemn, kutuk Israel. Yang ini JKK kampung, boleh buat kerja, tak payah negara. Ada? Mana? Sedangkan saya sebutkan dulu, Imam Masjid Al-Aqsa sebut suruh hantar tentera. Ismail Haniyeh minta hantar tentera. Bukan tentera ini yang akan bergelumang sebagaimana orang Palestin yang pergi tembak Israel tu. Dia tak harap kita duduk kat situ, tapi nak tunjuk solidariti. Bukan hanya hantar duit, hantar tentera, hantar bantuan, senjata. Siapa yang menyaut? Yaman, yang miskin tu. Yang kaya takut harta di Jahanam. Kalau dia masuk campur sekali, letak bom tu habis, hancur lah. Sanggup? Tuan-tuan, kita tak payah pergi jauh lah. Dalam keluarga kita tengok anak-anak kita ni, hak ramai ni yang berjaya masuk universiti, jadi macam-macam ni, siapa yang bela kita? Tengok. Siapa yang agak-agaknya akhirnya bela kita ni? Apa? Kita berasa, yalah, kalau
anak kita yang hebat tu dia datang kepada kita, alhamdulillah lah kan. Tapi biasanya hak yang sederhana, perkara yang susah, yang duduk dengan kita, itulah yang bela kita. Masuklah kan Azan? Lama saya kenapa tak beritahu? Saya tak cerita lagi orang Yahudi pula tadi, Kristian yang baru. Satu lagi kita cerita pasal Yahudi pula. Daripada isu tu tuan-tuan, daripada isu tu. Hebat Quran tuan-tuan, hebat. Hebat Quran ni, hebat. Mana kalau kita pegang betul-betul, kita nampak dia tu. Benda yang ada perang ini daripada dulu dah bagi satu. Bawa tuan saya bacakan ayat tadi lah, untuk kita faham apa artinya kita menganut Islam. Kita yakin bahawa Allah tu membangkitkan Rasul, kerja Rasul ajak orang sembah Allah dan jauhkan pada tagut. Kan? Bukan mengajar benda-benda pelik-pelik, ajar Tuhan 2, 3 lah, ajar semua agama sama lah. Itu bukan kerja Nabi. Sebab itu ulama ni dia marah kalau ada ulama yang liberal ke benda itu, kadang-kadang orang beritahu. Tapi kena tengok kalau dia tak sejalan dengan apa yang dia ajar oleh Nabi, you katalah benda-benda pun. Baik. Itu saja dapat saya sampaikan pada malam ini, insya-Allah. Mudah-mudahan dia memberikan manfaat khususnya kepada diri saya dan diri tuan-tuan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la ilaha illa anta.